Okay. So ada yang dah hantar lah, bagus. Ada yang macam biasa. Ada yang dah hantar, ada belum. Ada 9 yang dah hantar. 9 lagi. 19 yang dah hantar. 9 tak hantar lagi. Okay, macam biasalah nama yang sama je yang naik. So ikut sukalah nak hantar tak nak hantar pun tak apa, tak nak hantar pun tak apa, tak kisah. Okay, bukan awak nak belajar. Bukan saya nak belajar, awak nak belajar. Tak kisah nak hantar ke tak. Alright. Nak copy pun tak apa, ikut sukalah. Okay, janji korang bahagia. Alright, so saya dah pilih dua sampel lah. Kita akan discuss dulu deviation from Mendel's law. Okay, saya dah pilih satu sampel daripada deviation from Mendel's law dan lagi dua sampel daripada extra question. Okay, deviation from Mendel's law kita baru discuss sampai polygene kan? Tak silap saya. Betul tak? Humans, no, height in human tu, betul tak? Tak discuss lagi. Betul. Betul tak? Hafizah? Polygene dah. Polygene dah lah kan? Okay. Okay, so ini kita akan discuss daripada deviation from Mendel's law. Okay, so saya dah select satu sampel. So siapa yang ada, siapa dah ada jawapan dengan dia, so tolong ni lah. Tolong refer lah pada awak punya jawapan. So, apa soalan dia? Okay, soalan dia adalah yang ni. Soalan dia tanya, okay, according to Mendel's first law, the after phenotype ratio is 3:1. Research by geneticists later show that there are monohybrid crossing that deviate from the ratio. Using a suitable example of incomplete dominance, you design a crossing to show the F2 ratio deviate from 3:1. So clue dah ada kat sini, incomplete dominant. Kalau incomplete dominant kita nak guna apa? Kirtina, kalau incomplete dominant kita nak guna sampel apa? Apa example? Snapdragon. Yeah, very good. Snapdragon. Okay, Snapdragon flower. Alright. So I asked you to do question 1 and 2, right? If I'm not mistaken. Yes. Yes. So untuk question 3 and 4, you can try do it later. Okay, after we learn about sex linked gene and linked gene. Okay, untuk question 3 and 4, you can do it later and you can submit it to me. Right? Okay, and then okay, we're going to discuss question 1 first. So this is the example. Not this one, but this one. Right, this is the example. So kalau kita tahu incomplete dominance, the example is Snapdragon flower. Okay, so kalau kita guna Snapdragon flower, cara tulis genotype kenalah betul. Okay, example pun kenalah betul. So kat sini tulis dulu parent red white. So this is the genotype for red, this is genotype for white. Okay, betul. Bagi satu markah. Kalau buat betul, bagi satu markah. Okay. Alright. Lepas tu, okay, kawan awak ni dia turunkan gamet. Okay, turunkan gamet, letak CR besar, CW. Betul. Bagi satu markah. Lepas tu, when cross it together, dapatlah F1 genotype, CR, CW. F1 phenotype, pink. Okay. Saya tak, siapa punya sampel ni? Saya tahu tak siapa punya sampel? Siapa punya jawapan ni? Madam. Ya. Madam dah bincang dah ni. Oh, dia dah bincang. Betul. Oh, ya ke? Sekejap, siapa punya jawapan ni? Saya lupa siapa punya. Batrisha. Batrisha, sementara saya ingatlah, F1 genotype ni, F1 tu kecil subscript. Boleh tak? Okay, madam. Alright, thank you. Okay, ni dah bincang. Okay, kita pergi bincang extra question lah. Kita bincang yang ni lah. Okay, kita bincang yang ni. So, yang ini, ni dah bincang ke? Macam belum je. Belum kan? Belum. Awak adalah first class tutorial saya. So, apa-apa pun saya punya indicator adalah awak. So, kalau awak dah bincang, awak belum bincang, maksudnya kelas lain pun belum bincang. Alright. Terbalik sikit. Okay. So, chapter 4, genetic inheritance. A tomato plant with phenotype
purple stem cut leaf was crossed with tomato plant or recessive genotype green stem and uncut leaves. The cross produced the following result. Okay, first kalau awak tengok soalan ni, ini soalan apa? Mono ke di? Mono ke di? Mono Die. or di? Die. Di. Die. Okay, dihybrid kan sebab dia dua. Right, dua characteristics. Okay, lepas tu apa yang boleh apa yang apa lagi apa lagi yang awak boleh extract information daripada statement ni? Apa lagi? Recessive genotype. Very good. Lagi? Thank you. Kirtina, lagi? Anyone? Tengok result dia. Siapa boleh tahu saya pasal result dia? Result dia macam mana? Ratio dia macam mana? 1-1. Yes, very good. 1-1. So kalau ratio 1-1, ini untuk apa dia? Macam muka orang. Ini untuk apa? That's good. Test cross lah kan? Okay. Tapi dia pelik. Sepatutnya dihybrid, dia punya test cross, kalau dihybrid, dia punya test cross patutnya 1-1-1. Okay, so kita tengok dulu jawapan. Kita tengok soalan nak apa. Alright, first define Mendel's circle law. Bila define, awak tak boleh state. Okay, kalau define, kena define lah. Awak tak boleh cakap Mendel's circle law is law of independent assortment. Salah. Define. Mendel's circle law state that each characteristic of an organism is determined by a pair of allele. Betul ke yang ni? Betul tak ni? Saya rasa macam salah. Tak. Salah kan? Yes. Okay. Alright. So kita tengok okay, ni awak punya buku nota. Dah pos laju dah ambil. Datang ambil lagi. Awak punya buku. Okay, ni awak punya buku ni buku nota awak lah nanti. Right, saya dah ada kat sini, saya pergi ambil dekat Koop. So apa Mendel's circle law? Mendel's circle law apa? Salah ni. Apa Mendel's circle law? Each pair of alleles segregate independently of each other pair during gamete formation kan? Yeah. Betul. Betul. Yes. Saya ingat geometrik, saya ingat. Each pair of alleles segregate independently of each other pair during gamete formation. So ni salah lah. Okay. Alright. Lepas tu dia tanya state the other names for Mendel's circle law. Law of independent assortment. 1 markah. Okay. Setakat ni betul? Boleh Boleh ikut? Boleh. Okay. Dan dia Soalan kena kelima. sama huruf besar ke? Apa huruf besar? Ni. Yang A, L, I tu. Okay. Betul huruf besar. Tak huruf besar pun tak apa. Tapi saya suka kalau huruf besar. Okay. Thank you tanya. Bagus soalan tu. Okay, next kita pergi kepada yang ni. State the genotype for tomato plant with purple stems and cut leaf that was crossed with recessive genotype of tomato plant. So dia buat kat sini, dia cakap state the genotype. For tomato plant, dia nak genotype ni. Tomato plant, purple stem, cut leaf. So kita tahu kalau purple stem A besar, cut leaf B besar. Okay. Sekarang macam mana kita tahu dia adalah heterozygous? Macam mana kita tahu dia adalah heterozygous? Kenapa heterozygous? Heterozygous ke? Heterozygous ke? Ada jawapan lain tak? Ada Apa dia? Yes, Manishal. Apa dia? A besar, A kecil, B besar, B besar. Yes, A besar, A kecil, B besar. Apa dia? B kecil. B besar. B besar. Yes. Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? A besar, B besar, B besar, A kecil, B kecil, B kecil. Sabar. Start balik. A besar. Apa dia? A besar? besar, B besar, Okay. B besar. A kecil, B kecil, B kecil. Okay. Okay. Alright. Okay. State the genotype for tomato plant with purple stem. So sekarang dia cakap, saya guna colour lain.
Saya guna colour ni. State the genotype for tomato plant with purple stem, cut leaf that was crossed with recessive genotype. Soalan dah cakap yang ni. Tomato plant with phenotype purple stem cut leaf cross dengan green stem uncut leaf. Dapat ratio 1:1. Dapat ratio 1:1. Katakanlah, okay, kalau kita tengok jawapan kawan awak ni, bila dia bagi jawapan macam ni, A besar A kecil, B besar B kecil, ratio dia 1:1 tak? Ratio dia 1:1 tak? Tak. So salah lah. Salah. Atas salah, bawah pun akan jadi salah. Okay. So kita tengok A besar A kecil, B besar B besar. Yang ni. Jawapan pertama ni. So bila kita buat jawapan pertama ni, sekejap ada ruang kosong tak? Sekejap, ruang kosong. Okay. Mana dia? A besar A kecil, B besar. A besar A kecil, B besar B besar. Okay, kita try dulu jawapan pertama kawan awak bagi. So bila kita buat, okay, A besar A kecil, B besar B besar, cross dengan homozygous resesif kan? Kenapa homozygous resesif? Kenapa homozygous resesif? Sebab dia test cross. Thank you Sakina, thank you Kritina. So bila kita buat turunkan gamet, awak akan dapat A B besar, A B kecil. B besar. Kan? Turun. Kat sini akan dapat A B kecil. Right? Betul tak? Betul tak? Okay. So bila F1 dapatlah A besar A kecil, B besar B kecil. A kecil A kecil, B besar B kecil. So apa F phenotype untuk yang ni? Purple? Purple stem. Memanglah purple stem. Kite. Colour dia apa? Purple kite. Dia punya daun tu macam mana? Kite. Okay, purple kite. Yang ni? Apa? Green kite. Green uncut. Green. Kite ke uncut? Kite. 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 Ya. Green kite. So dapat tak jawapan macam result kat sini? Dapat kan? Purple kite, green kite. So, nampak tak? Tengok balik kita punya genetic diagram tu. Ratio dia dapat 1:1. Purple kite, green kite. So, dapat ratio 1:1. Satu purple kite, satu green kite. So, bila dia tanya apakah genotype, okay, apakah genotype untuk purple kite, inilah genotype dia. Sebab kalau ini genotype dia, barulah kita dapat result 1:1. Okay, katakanlah kita mana dia? Katakanlah macam ni. Kita tulis genotype dia macam ni. Result awak takkan dapat 1:1. Takkan dapat 1:1. Awak akan dapat 1:1:1. Okay. Yang ni memang confirm dah salah. Bukan dia tanya pure breeding. Kalau pure breeding tak ada yang dapat result macam tu. Boleh ke? Faham tak? Nampak tak? Siapa tak faham kat tangan? Siapa tak faham kat tangan? Okay, semua nampak, semua faham. Nanti saya buat quiz, tak apa jawab memang kena. Alright. So, apa dia? So, sini pun salah. Okay, itulah masalah dia. Kalau soalan macam ni, okay, kalau atas salah, bawah salah, kita tak tengok dah. So, tapi kalau untuk yang ni, dia cakap determine the type of cross that give the above ratio. Test cross. Okay, so dapatlah 1 markah. Okay, dia dapat 1 markah. Bagus. Okay, tak apa, kita belajar. It's okay to make a mistake, kita belajar. That is process of learning. Kita tengok sampel yang kedua. Madam, Ya, Jude. how you know that it is big A, small a, big B and big B Alright. in the beginning How do we itself? know? How do we know? Because we need to refer to the result, Jude. Okay, we need to refer to the results. Okay, so 82 plants with purple stem and cut leaf. So kawan awak kat sini dah buat dah. Purple A besar, cut B besar.
85 plants with green stem and cut leaf. So green, kalau green adalah recessive. So it need to be AA. Sini dah confirm AA. Okay, A kecil. Tapi dia kat sini still cut, still dominant. So kalau dia kat sini, kalau bila dia buat crossing, Allah, sebelah sini. Bila dia buat crossing antara genotype, okay, crossing antara apa tadi? Okay, sekejap saya padam. Messi. Okay, bila kita buat, kita padam. Okay, bila kita buat, okay, dia cakap macam ni, a tomato plant with phenotype purple, cut leaf was crossed with tomato plant of recessive genotype green stem, uncut leaf. Cross produce the following results. So bila dia cross, dia dapat result yang macam ni. Dia dapat result yang sini juga dominant. Leaf dapat dominant. Macam mana leaf boleh dapat dominant? Maksudnya dekat sini akan jadi purple stem and cut leaf tu, dia adalah dia punya genotype tu bukanlah heterozygous. Bukanlah heterozygous for both allele. Dia punya genotype akan jadi macam ni lah. A besar, A kecil, B besar, B besar. Ini adalah purple stem cut leaf. Cross dengan green stem uncut leaf. Green stem uncut leaf macam ni. Okay, sekarang kita nak tunjukkan, kita nak tahu macam mana, bukan macam mana, kita nak tahu apa yang genotype apakah yang kat sini. Sebelum ni kita tak tahu lagi. Kita nak tahu genotype apa kat sini yang membawa result yang macam ni. Dapat juga cut leaf. So bila dapat juga cut leaf, B besar sama ada B besar, B besar. Kalau B besar, B kecil, tak boleh. Sebab dia akan dapat uncut leaf. So kat sini mestilah dominant. Homozygous dominant. Boleh ke? Faham tak, Ju? What I'm trying to say. Yes, madam. Can understand. Sure? Sure. because I didn't realize that the second one was cut leaves. Alright. Okay, it's okay. Alright. Then kita pergi tengok sampel yang kedua. Pukul apa dah? Pukul 3:30 dah. Okay, sampel yang kedua. Sekejap kita pergi laju lah sebab kita 3:30. Okay, sebab tadi kita dah tengok kan. Okay, so kita tengok kawan awak punya ni, Manishal punya. Alright. So this is Mendel-Circle law. Each pair of alleles segregate independently. Betul lah, dapat 2 markah. Law of independent assortment, betul, dapat 1 markah. State the genotype. Okay, genotype betul tak? Sama kan macam tadi? Sama kan? Sama. Okay, Sama. 1. Jangan biar saya seorang-seorang. Okay, using the given symbol, draw the genetic diagram to explain the above result. Asal tiba-tiba purple? Manishal? Oh, madam, I think I put the wrong one at the wrong place. It's okay. So tadi, tak apa, biar saya draw. Okay, kalau dia draw genetic diagram 3 markah. Lukis macam tadilah, parent dulu. Okay, lepas tu tulis phenotype. Saya skip phenotype, saya tulis genotype. A besar, A kecil. B besar, B besar. Madam, below there got. Bawah? Below Ada? there got the Where is it? you scroll down, I think got. Sekejap, kenapa dia macam ni kau saja je kan? Oh, this one. Alright, so dia dah tertukar kan. So kat sini kita bagi 1 markah lah. Okay, parental genotype bagi 1 markah. Sebab soalan 3 markah. Turunkan gamet betul bagi 1 markah. Lepas tu kita tengok genotype. Genotype dia betul tak? Okay, genotype betul, phenotype betul tak? Bagi 1 markah. Genotype dengan phenotype betul, baru kita bagi 1 markah. Okay, so betul lah. Ini adalah dia punya result. Dia punya genetic diagram. Boleh? Boleh ke? Boleh. Alright. Kenapa dia bergerak sendiri tu? Ya Allah. Jap. Jap.
Okay, sebentar. Okay, lepas tu dia tanya, okay, state the genotypic and phenotypic ratio. Ni lah betul, dia tulis genotypic betul. Ni genotypic ratio dia 1, A besar, A kecil, B besar, B kecil. B besar, betul lah. Betul, ni pun betul. 1 markah, 1 markah. Determine the type of test cross. Kita bukan monohybrid ya, Manisha? Ya. Dihybrid test cross. Awak tulis test cross pun tak apa. Tapi disebabkan awak dah tulis monohybrid, salah lah. Walaupun test cross tu betul, awak dah tulis monohybrid, salah. Okay, next we move on to the next question. In garden pea plant, purple flower and inflated pot shape F is dominant over white flower and constricted pot shape. Use Punnett square to show the test cross of heterozygous garden pea plant. So, tunjukkan Punnett square. Bila tunjukkan Punnett square, 3 markah. Okay, kat mana dia punya Punnett square-nya? Okay, kat sini. Okay, Punnett square dia 3 markah dekat mana? Heterozygous kan? So, bila heterozygous, sini kena heterozygous. Bila test cross, always cross dengan homozygous recessive, dapatlah 1 markah. Markah kedua, gamet betul tak? Markah ketiga, betul tak? Dia punya genotype. Semua betul, dapatlah dia 3 markah. Boleh ke? Yang lain check juga tau. Boleh? Boleh. Okay, nice. Boleh, madam. Okay. Alright, thank you. Kalau tak boleh, interrupt je Interrupt je. Cakap saya tak faham, saya akan ulang balik. Okay, lepas tu soalan dia, what is the genotypic ratio of the F1 generation? Betul. Cara tulis genotypic ratio yang tepat. Tulis number, tulis genotype. 1 markah. Okay, what are the phenotype of the F1 generation? What are the phenotype? So, bila dia cakap phenotype sahaja. Tak perlulah awak tulis nombor 1, apa dia. Listkan semua phenotype. So, kalau dia buat kat sini, purple flower inflated pot shape, purple flower constricted pot shape, white flower inflated pot shape, and white flower constricted pot shape. 1 markah. Bagus. Bagus lah, Manisha. Very good. Okay, nampak you faham. Okay, which Mendel's law explain the combination of allele in the birth cross? So, law of independent assortment. Okay. Boleh ke setakat ni? Madam, Ya. kalau soalan yang 3 tu kan, saya tulis ratio tapi tulis purple flower inflated. Tak apa. Soalan nak phenotype, awak kena tulis phenotype saja, tak boleh tulis ratio. Okay. Okay. Alright. Thank you Tanya. Dan kita pergi kepada soalan sampel seterusnya. Kalau sampel seterusnya, okay, dia buat macam ni. Soalan yang sama, use Punnett square. Use Punnett square to show the test cross. So bila dia suruh use Punnett square, bukannya awak letak Punnett square satu ni je tak? Salah. Dia kena tunjuk. Dia punya, kalau 3 markah, start tunjuk daripada dia punya parent. Parent, gamet dengan F1. So kat sini kita ada apa? Ada gamet je lah. Gamet dengan parent je. Gamet dengan F1 je. So dapat 2 markah saja. Sesetengah masa marking tu, dia tengok dalam ni je. Dia tengok, salah ni kan? Salah ni. Ya. Okay. In garden pea plant, purple flower and inflated pot shape. Purple flower and inflated pot shape is dominant over white flower and constricted pot shape. Use Punnett square to show the test cross of heterozygous. Bila show, okay, bila dia cakap macam ni tak faham ni rasanya dia ni. Okay, nanti saya cari siapa dia and then saya minta dia ni buat balik. Okay, use Punnett square to show the test cross of heterozygous garden pea plant. So, dia dah cakap dekat sini heterozygous. So, bila heterozygous, sebab itulah saya tahu saya kena buat P besar P kecil, F besar F kecil. Test cross. Cross dengan homozygous recessive.
bila cross dengan homozygous recessive, awak punya ni salah lah. Totally salah. Okay? So bila salah dekat atas, semua ni kita tak tengok dah. Tak tengok dah. Apa? Okay, Mendel's second law. Which Mendel law explain the combination of allele? Mendel's second law, betul. Ataupun boleh cakap law of independent assortment. So sayanglah, dekat sini dapat 1 markah je. Daripada 2, 5 markah. 6 markah. Okay? Baca soalan, jangan main buat sahaja. Baca soalan. Soalan nak apa? Okay? Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Ke saya cepat sangat? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Mengenai itu tadi? Madam, Ya, can you Jud. explain the last question again about the Last question again. the LL? Is it the garden pea plant? No, the Punnett square one. The Punnett square? This one? Yeah. Alright. Okay. Explain Punnett square je ke? No, why the big P, small p, big F and small f times with small p, small f, small f. Alright, good. Okay, so sekarang kita tengok balik soalan dia. Kita padam semua ni. Kita padam. Okay, wait. Okay, so in garden, tak naklah colour indigo sama pula nanti. Emerald green. Okay, in garden pea plant, purple flower and inflated pod shape is dominant over white flower and constricted pod shape. Use Punnett square to show the test cross of heterozygous garden pea plant. Ini dia punya clue. Kalau test cross, always cross dengan siapa? Always cross dengan? Yang lain boleh tak yang faham ni? Always cross homozygous recessive. Always cross dengan homozygous recessive kalau test cross. Okay. Yang sini kita tak tahu. Tapi soalan dah cakap the test cross of heterozygous garden pea plant. So dekat sini akan jadi P besar P kecil, F besar F kecil. Okay. Lepas tu bila kita buat genetic diagram, okay, kita buat bila kita buat genetic diagram, turunkan gamet. Okay, turunkan gamet yang ni akan jadi P F besar F kecil. Lepas tu P F besar P F kecil. Right. So sini akan jadi P F kecil. Buat crossing, dapatlah F1 punya genotype. Tapi soalan nak Punnett square. Bila Punnett square, kena buat macam ni lah. Tapi ni salah. Salah ni. Tengok gamet tahu salah. Yang betul adalah macam ni. Okay, kawan awak buat tadi. Mana dia? Mana dia? Oh, test. Yang ni. Ini yang betul. So bila dia turunkan gamet, dia buat Punnett square. So sebab dia nak tengok Punnett square. Kalau okay, kita tengok betul tak gamet dia listkan P besar F besar, P besar F kecil, P kecil F besar, P kecil F kecil. Okay, betul. Sini betul. Gamet untuk dia ni betul. Dan P kecil F kecil. Sini betul. Lepas tu kita tengok dia punya dalam tu. Betul tak dia punya fertilization? Okay, proses fertilization tu dapat tak genotype offspring ni? P besar P kecil. Betul. F besar F kecil. Betul. Ni pun sama. Betul semua baru bagi 1 markah. Ini kalau soalan 3 markah. Kalau soalan 3 markah, kalau soalan 3 markah start dengan parent, gamet, Punnett square. Okay? Bukan awak terus letak Punnett square. Use Punnett square tak. Kalau 3 markah terus start dengan parent. Apa-apa pun start dengan parent punya genotype. Boleh ke, Jude? Okay, madam. Okay, sure. Sure, madam. Alright. Okay.
Ada lagi soalan? Lagi soalan tak? Tak ada Okay, so next I will discuss 4.2. We already discuss polygene, right? Kita stop kat sini hari tu. Kan? Betul tak? Ya. Okay. So now, kita akan sambung link gene. Okay, link gene. Link gene adalah okay, apa itu link gene? Link gene adalah gene located on the same chromosome ataupun genes located on the same chromosome are linked. Okay, genes are linked ataupun macam tu. Gene located on same chromosome ataupun genes are linked. Itu adalah link gene. Link gene do not separate at meiosis. Okay, dia tak separate, dia akan inherited together. Okay, they will inherited together. Link gene tu contohnya macam kalau awak blonde, mata awak biru. They link together. Okay, blonde, mata awak biru. Okay, itu adalah link gene. Okay, dia tak separate masa meiosis. Okay, the genes tend to be inherited together because they located at the same chromosome. Okay, as you can see in this diagram. And the hybrid cross involving link gene does not follow Mendel's second law. Okay, kalau the hybrid cross yang melibatkan link gene, dia tak follow Mendel's second law. Kalau the hybrid cross, dia punya ratio sepatutnya 9331 kan? Kan untuk F2. Betul tak? Ya. Betul. Kalau untuk test cross, Satu. okay, kalau untuk test cross 1. Okay, kalau untuk dihybrid cross link gene, dia tak follow Mendel cakap. Dia tak follow cakap Mendel. Dia ada benda lain. Okay, the genes may be linked together on autosome or sex chromosome. Apa itu autosome? Guys, apa itu autosome? Chromosomes other than the sex chromosomes. Ya, betul Kitina. Chromosome other than sex chromosome. So kita ada how many pair of chromosome do we have in our karyotype? Berapa pair of chromosome? 23. 3, right? 1 ke 22 adalah autosome. Sex chromosome is 20. Third pair. Okay, 23 pair yang ke-23 adalah sex chromosome. XX perempuan, XY lelaki. Itu basic lah. Itu memang basic science lah. Tak tahu, siapa yang tak ambil bio pun boleh tahu benda tu. Alright, so ini adalah dihybrid inheritance. Kita tengok dulu bahagian sini. Okay, kita tengok dulu bahagian sini. Dihybrid inheritance. Follow Mendel's law. Independent assortment akan produce 4 different gametes. So this is dihybrid inheritance. It will follow Mendel's law and it will produce 4 different gametes. So you can see that the R and S is separated. Okay, the gene for R and S is separated. Okay, unlike dihybrid cross, the link gene will be inherited together. Okay, gene R dengan gene S ni, dia akan inherited together in a gamete. And then it will produce 2 different gametes. Okay, alright. For example, okay, kita tengok example, inheritance of body color and wing size in Drosophila species. Gene for both characters are linked. Okay, allele for grey body, allele for black body, allele for normal wings, allele for vestigial wings. Kalau grey body, B besar, dominant. Black body, B kecil. Normal wings, V besar. Vestigial wings, V kecil. Okay, so bila kita tengok grey body link with normal wings, ini dia punya genotype. Grey body link with vestigial wings, ini dia punya genotype. Okay, samalah. Black body pun sama. Black body, normal wings, ini dia punya genotype. And black body, vestigial wing, ini dia punya genotype. Cara nak tulis genotype. Kalau untuk link gene, cara tulis genotype lain. Tak sama macam kita buat B besar, B besar, V besar, V besar. Tak. Kalau genotype untuk link gene, awak boleh buat slash ataupun awak boleh buat palang. It's up to you nak guna mana. Janji betul. Okay, janji betul. Alright, so kalau saya prefer guna yang ini.
Okay, sebab nampak lebih kemas. Tapi ikut suka awak, saya akan check je jawapan awak. Okay, homozygous great body normal wing. Okay, dia cakap kat sini homozygous great body normal wing. So kita tahu kalau grey, B besar. Normal wings, B besar. So bila kita buat, bila kita tulis genotype, B besar, V besar, slash B besar, V besar. Ataupun awak boleh buat palang, B besar, V besar, B besar, V besar. Okay, kenapa kita buat duduk dekat, kenapa kita tak buat macam ni? Kenapa kita tak buat macam ni? Kenapa? Kenapa? Anyone? Sebab dia dim kan? Ya, betul Syafira. Okay, sebab dia adalah link gene. Bila link gene, dia akan inherited together. Okay, dia akan inherited together. So, kita buatlah B besar, B besar, B besar, B besar. Thank you Syafira. Yang tu, kalau awak tulis macam ni, salah. Awak tulis genotype salah, semua kita tak tengok. Tak tengok dah. Okay. Alright, kalau itu untuk grey body normal wings. Kalau black body vestigial wings, B kecil, V kecil. Macam ni lah. Okay, cara tulis macam ni. Alright, so kita belajar dua benda. Kita ada belajar link gene without crossing over and link gene with crossing over. Kita tengok dulu link gene without crossing over. Okay, bila kita buat test cross on heterozygous individual produce offspring with phenotypic ratio 1:1. So bila kita buat test cross, okay, sebelum kita buat test cross, kita buat dulu crossing yang macam biasa. Okay, dihybrid cross yang macam biasa. So bila kita buat, okay, pure breeding, normal wings, grey normal wings, cross dengan black vestigial wings, turunkan gamet, lepas tu cross it together, dapatlah genotype, dapatlah heterozygous ni. Lepas dapat heterozygous, kita buat test cross. Bila kita buat test cross, ingat test cross always cross dengan homozygous recessive. So, bila kita buat test cross, dapat heterozygous, buat test cross, cross dengan homozygous recessive, turunkan gamet B besar, V besar, B kecil, V kecil. Sini akan dapat B kecil, V kecil. So, bila you cross it together, fertilization, dapatlah grey normal wings, fertilization dapat black vestigial wing. Ratio dia akan dapat 1:1. Itu untuk link gene without crossing over. Yang kita belajar yang selalu keluar dalam exam adalah ini. Link gene without crossing over tak pernah keluar pun. Okay, link gene with crossing over yang selalu keluar, yang selalu selama saya jadi student ni, yang ni je lah. Student pula, sama jadi saya jadi student, daripada saya jadi student sampai jadi cikgu ni, macam ni je. Link gene with crossing over. Okay. Kita akan tengok dia punya genetic diagram kejap lagi. So bila kita buat test cross, if test cross is done on an individual which is heterozygous, kita buat test cross dekat heterozygous tu, ratio dia do not conform to the 1:1 nor the 1:1. Kita tak akan dapat ratio 1:1:1:1 ataupun kita tak akan dapat ratio 1:1. Apa yang akan kita dapat? Kita akan dapat 4 type of offspring. We're going to have 2 phenotypes that are large in number and 2 other phenotypes that are smaller in number. The two large number refer to parental phenotype. 2 smaller number refer to recombinant phenotypes. Okay, contoh kalau kita tengok dekat sini, 965, 944. Dua number ni lebih besar daripada 206 dengan 185. Ini adalah ratio yang kita akan dapat. Ratio dia adalah result yang akan kita dapat. Kita akan dapat 2 number besar, 2 number kecil. Kalau every soalan, kalau awak tengok soalan tu, awak tengok result dia dulu. Okay, tengok result dia dulu. Result dia kalau ada 2 nombor besar, 2 nombor kecil, itu adalah link gene with crossing over. Okay, so 2 nombor besar tu adalah grey normal, black vestigial. Okay, grey normal, black vestigial. So grey normal, black vestigial ni, 2 nombor besar ni refer kepada parental phenotype. Apa dimasukkan dengan parental phenotype? Dia punya phenotype sama macam parent. Yang ini grey normal, sama macam parent yang ni. Yang ini black vestigial, sama macam parent yang ini.
Okay, sebab tu kita panggil parental phenotype. Kalau recombinant phenotype, nombor yang sedikit ni, maksudnya ini yang dah berlaku crossing over. Maksudnya kat sinilah dia dah combine. Grey dah combine dengan vestigial. Black dah combine dengan normal. Okay, itu maksud recombinant phenotype. So bila kita tengok, contoh kita tengok, saya padam balik ini. So bila kita buat crossing, okay, kita buat contoh pertama. Okay, contoh pertama. Kita tulis parent, tulis phenotype grey normal wings, tulis phenotype black vestigial wings. Lepas tu kita tulis genotype. B besar, V besar, slash B kecil, V kecil. Cross dengan B kecil, V kecil, slash B kecil, V kecil. Sebab test cross kan. Nak turunkan gamet ni yang awak kena tahu. Bila turunkan gamet, kalau link gene with crossing over, kita ada 4 gamet. Okay, kita ada 4 gamet. Kalau link gene with crossing over. Macam mana nak turunkan gamet? Salin balik. B besar, V besar. B kecil, V kecil. Copy balik. Okay. Lepas tu awak copy B besar. Copy B kecil. Sebab ini crossing over, V kecil ni akan pergi kepada sini, V besar akan pergi sini. Sebab itulah kita dapat gamet yang ini. B besar V kecil dan B kecil V besar. Boleh ke? Nak saya ulang balik? Nak saya ulang balik ke? Boleh juga. Ulang. Okay. So, bila kita buat link gene with crossing over, akan ada 4 gamet. Okay, sebab crossing over awak kena tunjukkan apa yang cross. Okay, apa yang cross. So bila kita buat crossing over, gamet yang ni tak ada masalah. Okay, senang je awak buat macam biasa punya dihybrid cross. Tapi kena cara tulis genotype tu lain sikit. Kena buat slash. So untuk gamet awak copy dulu B besar V besar, B kecil V kecil. Copy dengan apa? Apa genotype. Genotype yang ni, genotype yang parent ni, awak copy je balik. Yang lagi 2 ni, yang awak nak kena buat. So lagi 2 ni, nak buat apa? Awak copy balik B besar, V kecil ni pindah ke sini. B kecil pindah pada sini. Alright? Itu satu. Dapatlah B besar, V kecil. Okay. Yang kedua, copy balik B kecil. B kecil. V besar pindah kepada sini. So dapatlah B kecil V besar. Sebab dia tunjukkan crossing over. Okay. So dapatlah 4 gamet. Yang ni turunkan macam biasa. So bila awak cross it together, you akan dapat genotype B besar. You akan dapat genotype B besar. Okay, ni cross it together, dapatlah B besar, B kecil, V besar, V kecil. Itu adalah grey normal. Lepas tu crosskan B kecil, V kecil, crosskan dengan B kecil, V kecil. Dapat black vestigial. Dapat yang macam ni. Lepas tu crosskan ni, B besar, V kecil, cross dengan B kecil, V kecil. So dapatlah grey vestigial. Sama juga yang ni, cross it together, dapat black normal. Yang ini adalah hasil daripada crossing over. Sebab tu kita panggil recombinant phenotype. Dia dah combine daripada crossing over. Okay. Kita tengok contoh kedua. Cara tulis genotype dengan cara kedua iaitu palang. So bila awak katakanlah awak macam tak naklah buat slash, nak buat palang cantik sikit kan. Okay, nampak sikit. So bila awak nak buat palang, awak copy sama je. B besar, V besar. B kecil, V kecil. Yang ni copy balik bahagian atas. B kecil, B besar, B kecil. B besar, B kecil. Kau berapa dah? Okay. Lepas tu, yang ni copy balik. Bahagian atas kan? B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil. Okay. Lepas tu, pindahkan V kecil pergi sana, V besar pergi sini. So, dapatlah gamet yang macam ni. Sebab menunjukkan crossing over. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Apa tak boleh angkat tangan?
Okay. So bila awak dah dapat result macam ni, awak dapatlah. Okay, bila awak dah dapat GAMAT macam ni, awak dapatlah result macam ni. Okay. So, okay, saya skip sex linkage, bukan saya tak nak cerita tapi saya nak sambung terus kepada 4.3. Okay, genetic mapping. Okay, genetic mapping. Sex linkage kita sambung pada hari Khamis. Okay, sex linkage, genetic mapping ni kita nak kira macam mana kita nak kira jarak antara jin dalam duduk dekat kromosom. Okay, jarak antara jin dekat satu kromosom. So apa yang kita kena tahu? Kita tahu define genetic mapping, calculate the genetic distance between genes using the given recombination data, identify the position or order of genes along a chromosome based on recombination data. Okay, so apa itu genetic mapping? Definition dia, okay, dia adalah method to determine the position and sequence of genetic loci along a chromosome. Okay, method to determine the position or sequence of genetic loci along a chromosome. So genetic map represent the linear sequence of linked genes along a chromosome. Distance between genes are reflected by crossover value. The farther apart the two genes, the higher the probability that a crossover will occur. So basically, genetic mapping ni dia untuk tunjukkan berapa jarak antara satu gene. Okay, tak ada. Okay, ni contoh gene B dengan gene V. Berapa jarak dia? Lagi kecil dia punya value, lagi dekatlah dia punya jarak. Okay, dia dekatlah dia akan lagi duduk dekat. Contoh kalau sini 17 map unit. So dekatlah. Katakanlah ada satu je lagi gene kat sini, gene S. 30 map unit. So dia lagi jauh. So bila lagi jauh, lagi high probability untuk crossing over berlaku. Ni untuk crossing over berlaku. So kita tengok formula, cara untuk kira COV. Okay, ini adalah cara untuk kira lah COV. Okay, COV, number of recombinant over total number of offspring times by 100. Selalunya kalau soalan tanya cara untuk kira COV 3 markah. Markah pertama adalah formula. Awak tulis formula dapat 1 markah. Markah kedua adalah jalan kira. Markah terakhir adalah final answer. Okay. So yang biasakan tulis formula. So COV equals to number of recombinant over total number of offspring. Dah dapat berapa percentage tukar kepada map unit. Sebab 1% COV sama dengan 1 map unit. Contohnya bila kita buat yang ni. Okay, kita buat soalan ni. Okay, kita buat COV. Kita nak kira COV untuk ni. Okay, kita nak kira COV ni. So, COV equals to number of recombinant over total number of offspring times by 100. So, recombinant kita tahulah. Macam mana kita nak tahu recombinant? Macam mana nak tahu recombinant? Macam mana kita nak tahu recombinant? Dari 4 ni macam mana kita nak tahu recombinant? The value is smaller than the Very value is good. smaller. Thank you, Kirtina, Sakina. Values that are smaller are recombinant. Okay, yang banyak ni adalah parental. So kita total up recombinant over total number of offspring times by 100. And then you get 70%. 17% tulis 17%, lepas tu tulis 17 map unit. Okay, 17%, lepas tu final answer 17 map unit. Ataupun awak boleh guna value centimorgan. Centimorgan. C huruf kecil, M huruf besar. Okay, centimorgan. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Alright. So katakanlah soalan suruh map the distance. Okay, map the distance. Kalau soalan suruh map the distance, maksudnya awak kena lukis macam ni. Lukis. B besar, V besar. Dah dapat kan tadi 17%, 17 map unit. Buat bracket macam ni, tulis 17 map unit. Kalau soalan suruh lukis macam tu. Map the distance. Okay? Contohnya soalan macam ni. Map the chromosome. Map the chromosome. So awak kena lukis lah. Bila soalan map the chromosome, awak kena lukis macam ni. Okay, awak boleh guna map units ataupun centimorgans.
Okay, kita tengok contoh kedua. Kalau soalan bagi macam ni, okay, for example, P, Q, R, S and genes are linked. Recombination frequency for pair of gene adalah PQ 35%, PR 5%, RQ 40%, QS 10%, RS 30%. Okay, dia cakap macam ni. Ini dia punya COV. Dia dah bagi nilai COV. Dia suruh map the chromosome. Map the chromosome start dengan COV yang tinggi. Start with the higher COV. Contohnya 40 yang tinggi. So awak buat line RQ 40 map unit. Okay, lepas tu buat yang cari yang second tinggi. P and Q. P and Q 35%. 35 map units. R and S. R and S 30%. So bila awak dah buat 3 ni, yang bertinggi ni, awak kena dapat dah nilai PR, dapatlah nilai Q dengan S. Okay? Alright. Last question. Tolong kira berapa dia punya distance untuk soalan ni? Kira berapa distance? Kira COV. COV value. Before we end our class. Okay, berapa? 25. 20%. Berapa? COV Berapa guys? COV. 20%. 20%. 20. 25. Yang lain dapat tak? 20 20. 20 berapa? percent. It's not percent. It's not percent. 20 berapa? Map Morgan. Centimorgan or map units. Okay, 20 centimorgans ataupun map unit. So itulah. Alright, itu saja untuk link gene. Okay, memang link gene ni tak sempat lah kita nak buat soalan kan untuk link gene ni. Sebab link gene ni banyak. Lepas tu awak kena faham betul-betul. So tak apa, kita akan, saya dah bagi soalan sebenarnya. Saya dah bagi soalan dekat Google Classroom, link gene. Okay, soalan dekat Google Classroom dia tulis link gene kat situ. Okay, nanti kalau awak tengok balik Google Classroom, adalah soalan link gene. So saya nak awak buat, ada berapa soalan? Ada 5 soalan. Okay, 5 soalan. Boleh tak buat? Boleh. Okay. Boleh macam. Boleh. Okay. So hari Khamis kita start pukul 2.30. Boleh? Boleh. Boleh. Nak bagi masa awak buat lah soalan tu. Sebab saya tak nak nanti tak ada yang hantar. Macam ada ni, saya bagi 2 kerja. Tak ada pun hantar. Weekend korang buat apa? Weekend buat apa? Yang tak hantar ni, weekend buat apa? Mesti tak nak jawab kan sebab tak hantar. Okay, saya dah bagi masa weekend